So, okay Ustaz, soalan yang pertama kan, selepas kita Ramadan ni kan, kita telah menjadi hamba kepada Ramadan kan, hamba kepada Ramadan, jadi kita nak carry on kita punya madrasah kita di dalam Ramadan tu kan. Bagaimana soalan Ramadan dululah, macam mana kita nak kekalkan kita punya momentum tu dari Ramadan tu, setiap malam kita tarawih dan witir tu yang Nabi yang tak pernah tinggal tu, kita hari biasa kita tinggal. Tapi yang witir tu yang kita selalu tinggal tu, yang bulan Ramadan kita buat setiap malam tu, macam mana kita nak teruskan momentum ibadah kita tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya hormati Ustaz Moderator, Ustaz Suhaimi Sabu. Statement jelas, Suhaimi Sabu tapi bukan adik Mak Sabu. Beritahu. Jelas. Yang saya hormati lagi saya kasihi guru saya, Saudara Muhammad Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Dan terima kasih sebab sudi jemput saya sekali dalam majlis ini, Datuk dan semua, Salih Alaihi Muhammad. Walaupun saya tak ada kaitan pun dengan alumni, tambah-tambah yang 72 lagi tak ada kaitan. Batch 72, saya muda sikit ya. InsyaAllah Salih Alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan sekalian, Alhamdulillah seronok dapat berhimpun ramai-ramai. Dan kita, betul kata Suhaimi tadi ni, kita ni masih duduk dalam suasana Ramadan sebenarnya. Kita duk bawa lagi ni apa yang ada dalam bulan Ramadan sebenarnya. Ada 3 jenis orang yang masuk Ramadan dan keluar Ramadan. Nombor 1, orang yang tak dapat apa-apa daripada Ramadan. Nabi sebut, kam min sa'imin man laysa min siyami illa ju' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa Sallallahu Alaihi Muhammad dalam bulan Ramadan tapi tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dengan dahaga saja. Boleh jadi tak kita ni yang puasa sebulan hari itu, pergi depan Allah, lapar ada, dahaga ada tapi tak ada apa-apa. Pahala tak ada langsung. Antara benda yang menjadi penyebab kepada hilangnya pahala puasa kita ni tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, antaranya Nabi SAW sebut qauluz zur. Perkataan yang buruk, perkataan yang nista. Kita ni tuan-tuan, lepas Ramadan ni, subhanallah Sayyid Muhammad, baru lepas, saya ni daripada Kedah ni tuan-tuan, 2-3 hari lepas ni, ada 2 sambutan raya. Ada 2 sambutan raya, berebut ni pak, subhanallah. Yang kawan ni, yang kawan tu, yang ni, kawan tu, macam-macam tuan-tuan, subhanallah Sayyid Muhammad. Agak-agaknya berapa banyak perkataan-perkataan kita yang tak elok yang keluar daripada mulut-mulut kita disebabkan kita tak suka pada satu individu ke, pada seorang ke. Subhanallah Sayyid Muhammad. Walaupun baru habis je bulan Ramadan ni, dalam bulan Ramadan hari itu pun boleh tahan kita punya bahasa. Subhanallah, artis tu dia bercerai pula lah kata, saya tak tahu lah Ustaz ni apa masalah. Yang artis tu pula tak dapat berlakon lah jadi gangster. Macam-macam. Sibuk sungguh lah dengan urusan. Allahumma salli Muhammad. Orang yang kita tak tahu siapa betul, siapa salah. Sedap-sedap je nak cakap, ikut sesuai apa yang dalam hati kita. Kita duk geng belah perempuan, disebabkan kita perempuan, kita pun duk geng belah isteri dia. Nah, kita hantam kau-kau suami dia, kita tak tahu yang suami dia betul ataupun salah. Tuan-tuan semua, ini boleh menjadi penyebab hilangnya segala pahala-pahala puasa kita yang solat Jumaat kita buat selama sebulan. Sebab tu Nabi kata apa? Allah tak berhajat kepada lapar dan dahaga dia, orang yang tak jaga patah perkataan dia waktu duduk dalam bulan Ramadan. Kelompok yang kedua tuan-tuan, kelompok yang disebut sebagai, kata moderator tadi ni,
penyembah-penyembah Ramadan. Dia panggil Ramadaniyin. Orang-orang yang subhanallah dalam bulan Ramadan dia maksimum ibadah dia, baca Quran dia, tarawih dia kadang sampai 20 rakaat, lepas tu witir pula, puasa tiap-tiap hari jangan ceritalah. Allahumma salli ala Muhammad, sedekah dia hebat. Dalam bulan Ramadan tu nampak dia punya ibadat dia maksimum. Tapi keluar Ramadan, hari malam raya tu dah royubul ruyub. Tahu ruyub? Hilang. Tak tahu ke mana, dah masuk ke gua masing-masing agaknya. Kenapa jadi macam tu tuan-tuan? Sebab dua keadaan. Allahumma salli ala Muhammad. Dua keadaan. Keadaan yang pertama, nak check kita tengok lagu mana kita ni. Keadaan kita yang pertama tuan-tuan, sebab kita tak mendapat hasil daripada pentarbiahan Ramadan. Ramadan ni bulan tarbiyah, dia pergi madrasah, sekolah. Datuk kita ni, dia masuk mahad tahfiz selepas sekolah. Selepas sekolah apa tu? Besok. Lepas besok, selepas SPM masuk pondok. Lepas sekolah pondok, masuk pula mahad tahfiz. Tu dapat gelaran Al-Hafiz dekat belakang. Dah habis 30 juzuk, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak hafal Quran, antara cara nak hafal Quran tu tuan ulang. Mengulang-ulang. Kalau tuan-tuan tak hafaz lagi surah Al-Mulk, ambil 30 hari untuk hafaz 30 ayat surah Al-Mulk. Daripada hari pertama, ulang ayat pertama tu daripada pagi sampai ke malam. Ulang non-stop, insya-Allah. Tuan-tuan akan boleh lekat ayat pertama tu. Esok ayat kedua, lusa ayat ketiga, macam itulah. Ini masalah dia tuan, masuk ayat keempat, ayat satu lupa pula dah. Itu masalah juga. Tapi nak cerita, kalau benda yang diulang-ulang, insya-Allah dia akan melekat. Sama dengan Ramadan. 30 hari kita ibadat tuan-tuan, puasa 30 hari straight. Dengan harapan paling tidak keluar Ramadan 3 hari dalam sebulan dapatlah puasa sunat. Dia panggil thalathati ayyam min kulli syahr. Tengok ni. Siapa tuan-tuan dah buat dah puasa 6? Tak lagi. Tiap-tiap tahun pun main tahun hujung-hujung dia kata tinggal sikit ustaz, tinggal sikit lagi. Sikit berapa? 6. Tiap tahun macam tu lah tuan-tuan, subhanallah. Faham tak ni? Bagi lekat. Quran sama. Bukan nak suruh macam dalam bulan Ramadan kita baca sampai 1 juzuk 1 hari. Lepas Ramadan pun nak jaga 1 juzuk 1 hari, kalau boleh dapat macam tu kira terbaik lah. Tapi paling tidak hari itu sebelum masuk Ramadan 1 muka surat, keluar Ramadan dapat 2 muka surat, tambah sikit pun okey dah. Maksud ada yang kita dapat hasil daripada pentarbihan, diulang-ulang ibadat kita dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan buat 20 rakaat tarawih, buat 8 rakaat tarawih. Lepas Ramadan tuan-tuan, paling tidak 3 rakaat witir, jaga lepas daripada mayat isyak. Jaga 3 rakaat witir tu bagi melekat. Itu tanda bahawa pentarbiahan Ramadan tu lekat dengan kita. Yang kedua, tuan-tuan tahu tak pasal apa yang amalan ni boleh lekat? Ataupun amalan tu tak lekat? Pasal yang menjadi penyebab mudahnya kita beramal ialah apabila dosa kita terampun. Macam-macam makcik bulan Ramadan itu pukul 4 pagi bangun dah. 2 jam. Tengok ni, siap makan, siap hidang, kejut apa semua. 2 jam berpeluh-peluh. Boleh buat macam-macam 2 jam sebelum daripada sahur tu, daripada subuh tu. Pasal apa 2 rakaat semayang tak boleh nak buat? Bukan sebab kuat badan nak boleh bangkit semayang ni tuan-tuan. Yang boleh menjadi penyebab mudahnya kita bangun untuk beribadat ni sebab bila hati kita dah bersih daripada dosa. Yang jadi penyebab susahnya kita nak ibadat ni pasal dosa. Maka masuk bulan Ramadan ni bulan penghapusan dosa. Nabi kata, sallallahu alaihi Muhammad, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambih. Siapa yang sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam bulan Ramadan. Satu riwayat lain, man qama, siapa yang menghidupkan Ramadan dia dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Di dalam bulan Ramadan ni bulan apa saja yang kita buat semua jadi jalan pengampunan dosa. Dan patutnya keluar Ramadan, dosa kita dah bersih cantik dah. Maka di antara tanda bersih kita berdosa ialah kita mudah untuk buat ibadat.
Tapi kalau tak boleh nak buat ibadat dan rasa berat nak buat ibadat lepas keluar dari Ramadan, takut-takut dosa tak terampun. Kalau dosa tak terampun, dapat pula doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Amin pula oleh Nabi SAW. Waidah, celakalah. Man adraka Ramadan falam yughfir lahu. Siapa yang masuk bulan Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan. Baik tuan. Tu cek tengok kita dekat mana. Kelompok ketiga yang masuk dan keluar bulan Ramadan, kelompok yang la'allakum tattaqun tu, yang dapat takwa. Jadi bila sebut dapat takwa ni macam mana? Dia ada perubahan dalam hidup dia. Nak cek lah kita ni tuan-tuan sekalian, cek tengoklah. Ni kita baru berapa hari je keluar daripada Ramadan ni. Tengok ibadat kita macam mana. Sembahyang jemaah masih continue tak lagi. Quran tutup terus dah. Simpan dalam rak dah. Tasbih hari tu yang pegang sampai lusuh tasbih tu. Menepi dah. Sedekah dah berhenti dah. Tuan-tuan sekalian, Ustaz Syahmat, buat balik. Bagi ada sikit daripada kesan Allahumma salli Muhammad, kita ni keluar daripada Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, momentum daripada Ramadan itu akan berterusan. Nampak ada sikit pertambahan dalam kehidupan kita berbanding daripada kita sebelum masuk daripada Ramadan. Gitulah, mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Jeffrey, amat jelas sekali kan apa yang Ustaz Jeffrey cakap tu. Jadi kalau kita rasa diri kita selepas saja Ramadan, kita balik kepada tabiat lama kita, masuk dia, faham-faham ni lah. Jadi dulu masa Ramadan kita ibadah memang apa orang kata all out lah kan. Tapi lepas Ramadan kita balik ke asal kita. Maksud dia Ramadan kita tu kena check balik lah. Kan kita buat dulu. Jadi saya dengan Ustaz Kazim ni, Ustaz Kazim ada buat permintaan tadi. Kan? Dulu saya keluar dengan Ustaz Kazim makan kat mana-mana. Selalu orang tanya, ni anak Ustaz Kazim. Anak ayah tu. Padahal kami sebaya. Ni anak Ustaz Kazim. Aduh, kata. Apa tu Kak Izzah? Laku keseorangan kenangan pun datang menjelma lagi terbayang saat-saat yang manis ketika bersama dahulu. Tak tertahan menanggung rindu di saat kau berjauhan dariku, wajahmu selalu datang menjelma, membuat teguhnya cintaku. Oh sayangku, hulurkan tanganmu bersama, kita bergandengan berdua menuju arah bahagia. Melalui liku-liku kehidupan pahit manis kita hadapi bersama. Semoga kita berdua berbahagia. Okey. Oh, padu. Memang padu suara Ustaz Kazim. Ustaz Jeffrey, saya. Boleh Ustaz. Sila Ustaz. Bila Suhaimi ni Ustaz, dia ikut Anwar pergi jalan mana-mana, dia orang cakap Suhaimi ni anak saya tuan-tuan. Uban tak ada. Rambut penuh. Ya, anak sulung saya, anak sulung saya, PA saya. Ini anak nombor 2 saya. Saya pun angguk sajalah. Inilah keistimewaan Suhaimi Sabu ni tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, saya suka Ustaz. Bila duduk balik reunion macam ni, saya suka. Sebab nanti kita minta Ustaz Jeffrey cerita tentang kelebihan menyambung silaturahim. Sebab kenangan yang ada pada kita ni tuan-tuan, sampai bila-bila insya-Allah kita tak akan lupa. Bila saya tengok Ruhaizah binti Mak Hassan, saya teringat ayah dia. Itu Ruhaizah kita ada. Ingat ayah dia, Allah yarham, naik kereta Morris Minor. Kita boleh tengok, bila saya tengok saudara Manan tu, saya tengok ayah dia dengan mak dia, duduk rumah atas bukit. Okay. Kalau saya tengok Ridwan Yusof, rumah dia atas pada rumah saya. Kami ni duduk tak ada air dia Ustaz. Rumah dia atas, rumah saya bawah sikit bukit.
Jadi tandas dia di bawah, di atas, kami di bawah. Kadang-kadang mengalir air tu. Dia tengok, teringat macam-macam. Bila saya tengok Rafi Samad, saya tengok motor Honda PM dia. Berapa nombor Rafi? PM berapa Rafi? Ada lagi Honda. Ya, tak ada lah. Bila saya tengok Khairul Cik Ram, saya teringat bapak dia. Main bola badan tegap. Tuan-tuan. Okay. Bila saya tengok Nur Azizan Mak Ali ni, saya teringat sebelah rumah dia referee bola. Apa nama pakcik tu yang referee tu? Pakcik apa? Dah meninggal dah. Itu referee bola dulu. Dulu di Besaut kita mula-mula masuk ada liga bola sepak. Penoroka main bola sepak liga. Wah, hebat-hebat semua tuan-tuan. Ayah-ayah kita, arwah-arwah bapak kita main bola. Tak dapat kita lupa kenangan-kenangan ni. Bila tengok bola sepak, kita akan teringat Kamal Saad, striker. Bila tengok orang yang segak, kita teringat Samsul Azman. Pergi sekolah, butang sampai ke atas. Sampai sekarang, kita tak lupa. Lah, bila saya tengok Asmadi ni, tiap-tiap hari masuk hantu. Kelah rendah. Dia hambat orang, lari kita takut. Itu Asmadi pula. Masuk hantu kancing gigi, pesepa pula ni. Bila kita tengok sahabat kita yang sakit, kita teringat Marzuki. Allah yarham Marzuki. Slow. Dengan satu lagi yang perut besar sikit nama apa? Anak Cikgu Zainal ke? Anak Ustaz ke? Apa nama dia meninggal dah? Syukri. Bukan Ustaz Syukri. Jadi semua benda ni tuan-tuan, saya suka himpunkan balik. Bila saudara Zuhaismi kita meet, kita Hasmaniza, Rafi dan Azilah untuk buat balik reunion, saya kata saya sokong. Panggil balik kawan-kawan kita. Sebab setiap daripada kita ada sejarah dia. Ada kenangan dia. Ada keistimewaan dengan cikgu-cikgu kita. Okay, kita teringat pada cikgu sastra kita, Cikgu Kinto. Dah meninggal. Tuan-tuan takkan lupa dengan cikgu So That Mean. Cikgu bahasa Inggeris. So That Mean. Cikgu apa? Hariri. So That Mean. Dan ustaz kita yang meninggal minggu lepas sebelum raya, Ustaz Aziz Mak Jais. Samsul kenal Ustaz Aziz Mak Jais? Cikgu Ahmad kenal kot. Cikgu Ahmad, Ustaz Aziz Mak Jais, dia mengajar kita. Masa sekolah menengah. Kita bangunan kita atas bukit tu. Kita tingkatan 2. Dia naik motor Honda. Dia meninggal sebelum raya yang lepas. Dan cucu dia pula meninggal 2-3 hari lepas. Mati lemas. Di rumah dia yang sama juga. Jadi kalau tuan-tuan ingat balik sejarah, kalau tuan-tuan boleh ingat balik, Cikgu Ustaz Aziz Mak Jais. Masa tu yang jadi pengetua kita, guru besar kita. Pengetua yang paling tuan-tuan sayang sekali, yang perempuan tu. Umi Kalsum. Yang paling Samsul Akmal sayang sekali. Paling kita suka sekali lah. Suami dia nama apa Tak ingat kan? Nak Volkswagen tu. Saya masuk dalam bilik dia, masuk seluar dalam poket. Dia marah saya. Kau hajar kata dia. Masuk pakai dalam poket. Cikgu Umi Kalsum. Jadi masa pengetua Umi Kalsum tu, yang mengajar agama kita ada 2. Satu Ustazah Rosia, Norsia. Satu lagi Ustaz Aziz Mak Jais. Jadi 2. Ni yang meninggal. Yang terbaru dekat dengan Marzuki baru ni. Jadi tuan-tuan, saya suka kalau boleh kita himpunkan balik kawan-kawan kita, sebab kita akan mengenang balik kenangan-kenangan kita daripada tahun 81, tahun 80, sehinggalah kita berpisah pada tahun 89. Jadi ini mudah-mudahan kita boleh sambung silaturahim. Ya, Marzuki. Marzuki tu saya jumpa bila saya pergi kedai Rafi hari tu. Ya, slow dia naik motor. Jadi tuan-tuan, dan kita pun akan menuju ke arah yang sama juga. Jadi mudah-mudahan bila kita bertemu macam ini, alhamdulillah, insya-Allah kita sambung silaturahim. Yang kedua, kita kenalkan anak-anak kita pada kawan-kawan kita.
Supaya kalaulah kita mati terlebih dahulu, anak-anak kita menyambung silaturahim, ziarah orang kawan-kawan kita yang masih hidup, seolah-olah menziarahi ibu bapa dia yang masih hidup. Ini kelebihan tu. Cuma saya tak bawa anak-anak saya ni. Ya, semua sibuk belaka, dah balik dah belajar. Kalau boleh kita perkenalkan, ini kawan ayah, ni nama dia Suami Sabu. Main badminton dengan ayah sekali, game badminton ayah, Suami Sabu, Rafi Samad. Balik poster naik motor pukul 7, Suami Sabu duduk belakang saya bawa motor. Sampai depan rumah Mik, lopak banyak depan Mahkamah Rizman. Mik dia pula tak pegang seat belakang, jatuh ke belakang tuan ni. Terjatuh terduduk di belakang ni. Ini nama dia Suami Sabu. Tu nama dia Mak Rafi Samad, orang kaya bersaut. Dia pandai main badminton. Dia kalahkan ayah 15-0. Satu mata pun dia tak bagi. Jahat Rafi tu. 15-0. Kenalkan balik tuan-tuan pada ayah, pada anak kita, kepada kawan-kawan kita. Kalau saya mati nanti, anak saya pergi ziarah Suhaimi, anak saya pergi ziarah Rafi, pergi ziarah Zaki, maka pahala dia seolah-olah menziarahi ayah masih hidup. Ini kelebihan daripada kita menyambung silaturahim. Sebab tu saya katakan tadi, bila meet Asmaniza, Azilah, semuanya nak buat, saya sokong sangat. Kalau nak buat di Ipoh pun boleh, nak buat di Besaut pun boleh, nak buat di Trolak pun boleh. Dan saya suka kalau kita libatkan mak kita yang masih hidup, ayah kita yang masih hidup. Sebab mereka juga ada kenangan-kenangan dengan kita. Kita ada kenangan dengan Makcik Harisun Tongges. Ya. Sebab dialah yang mula-mula masak untuk kita. Hari ulang tahun ke, jamuan akhir tahun ke, Kak Harisun yang masaknya. Okey. Tongges Mak Amin tu. Anak dia dulu lawa Amin Ngorak tu. Amin Ngorak. Jadi tuan-tuan, panggil depa ni Kak Jam kita. Pasal dia lah orang yang paling kuat jamming, main muzik masa tu dengan anak dia Anwar ke apa ke? Jamil. Anwar pula dah. Jadi tuan-tuan, orang-orang yang macam ni ada kenangan-kenangan dengan kita. Ya, kenangan dengan kita yang dah tak ada. Misalnya ayah Suami bakar. Masa dia jadi kantin di sekolah kita, darjah 3, darjah 4, dia berniaga kantin. Berniaga karipap, daging kambing, karipap isi kambing, beli tak ada kambing pun. Nah, ingat sampai lah tuan-tuan. Panggil balik orang-orang macam ni kalau yang masih hidup, dan kita takkan lupa beli air sirap ada berudu. Ini semua kenangan, ada jentik-jentik berudu. Jadi semua kenangan-kenangan ni tuan-tuan, kalau boleh kita panggil balik, jumpa balik. Dan satu ustaz yang mungkin tuan-tuan dah lupa, ustaz kita sekolah rendah. Tiap-tiap kali wuduk, pergi ambil air telaga di belakang rumah dia. Ustaz apa? Ustaz Rahim. Ingat Ustaz Rahim? Tuan-tuan ingat ada Ustaz Rahim? Kita pergi ambil wuduk belakang rumah dia 2:30. Hampa buat apa? Ambil sembahyang asar apa? Pukul 4:30. Ni lah pukul 2. Jadi tuan-tuan, Ustaz Rahim masih ada lagi duduk di Batu 14. Dekat dengan Pondok Cangkak Larah. Pondok Queen. Dekat dengan Batu Kurau. Tak larat lah. Ini cikgu kita yang lama ni. Sekolah rendah. Sama dengan Cikgu Ahmad kita. Ya, sama dengan abang Cikgu Ahmad kita dulu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah, kalau boleh selagi mana umur kita ada, rezeki kita ada, kita buat balik macam ini tuan-tuan. Kenangan-kenangan ni takkan kita lupa. Saya bila teringat Zulkifli, Syafi'i, Ulik, orang panggil dia Ulik, saya panggil dia Ulik, orang panggil Zul. Zul adalah orang yang pertama ada kakak angkat. Dekat sekolah, dekat dengan rumah Samsul Akmal ni, nama apa tu lupa. Rohana. Ada lagi Rohana tu. Ada lagi no? Ada lagi Zul. Mana Zul? Zul orang yang paling segak sekali. Baju dia sentiasa kemah. Jadi tuan-tuan, saya ni nak pergi ke sekolah dia, lalu ke belakang rumah Zul. Tobas hutan lalang tu. Tobas hutan lalang bertemu dengan rumah hak meninggal kedai kopi hujung sekali tu. Dekat semua seberan Aini tu, siapa hujung nama apa? Syafi'i hujung tu. Tobas berjalan. Lepas tu baru pergi dengan Sariman. Sariman dia masuk awal sekolah asrama penuh. Jadi kita tak sempat nak jumpa dia lama. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan tahniah kepada
semua jawatankuasa, terima kasih kepada cikgu-cikgu yang mengorbankan tenaga mereka mengajar kita sampai kita jadi orang. Alhamdulillah. Jadi saya nak pada Ustaz Jafri, boleh tahu, bagi tahu sikit ikut kelebihan kita buat perhimpunan macam ni, kelebihan yang kita buat silaturahim sambung balik Ustaz. InsyaAllah di sini tak ada ngorak-ngorak, tak ada. Yang ada di sebalik pertemuan reunion tak ada. Ya, Syahmi Sabu orang baik, dia mana ada. Markah masa sekolah tak nak, dan sampai sekarang pun tak nak sebab dia ialah TB. Makcik-makcik pondok yang main. Syahmi Sabu dia ada penyakit TB ya, minta maklumat tuan-tuan, yang mana faham, tak faham sudah tak. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa ala. Seronok dengar cerita flashback balik zaman dulu-dulu. Di antara dia pun ada kelebihan orang Datuk ada kelebihan dia. Dia ingat jenis ingat nama. Jumpa dulu duk mengaji dengan Datuk dekat Masjid Matan Janggui. Lepas tu pergi rumah. Kenal tu rasa macam Allah besar hati ya. Tambah duduklah situasi ni boleh flashback balik, ingat balik semua. Masya Allah, kita pun rasa macam seronok tuan-tuan. Zaman paling istimewa dan paling best dalam hidup kita ni zaman sekolah lah. Bahkan universiti pun tak best macam tu. Duduk kat U pun taklah duk refresh sangat. Kalau kita nak balik zaman mana? Nak balik zaman sekolah. Zaman sekolah dia punya thrill dia macam. Dan kita punya thrill zaman sekolah dulu tak sama macam anak-anak kita punya thrill sekolah lah ni. Lah ni mereka duduk sibuk dengan gadget. Sibuk dengan balik rumah tutup pintu, main handphone, main. Dah sampai tak ada kita dulu masuk hutan, panjat pokok, jatuh kepala dulu. Ambil apa ni, saya semua beban buat senapang apa sama saya lah. Saya tak tahu lah dalam macam mana kan. Masuk hutan, terjun sungai, berenang apa, semua kita punya aktiviti dulu kita boleh flashback balik, recall balik. Dan tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang masyhur. Nabi kata, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsalu fi athari falyusir rahimah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Barang siapa yang nak Allah dilapangkan oleh Allah akan rezeki dia. Dan barang siapa yang nak Allah panjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Itu di antara kelebihan. Orang menyambung silaturahim. Nombor satu, tuan-tuan, murah rezeki. Sungguhlah, main ni tuan-tuan tengok ni. Main tujuan apa ni? Nak menyambung silaturahim lah. Jumpa balik kawan-kawan lama. Mesti ada makan. Mesti ada makan. Itulah tajuk utama dia. Kalau tak ada makan ni agak jumlah kita pergi jumpa dekat tepi jalan ke apa. Makan-makan tak ada lah pun pakai. Tapi dengan makan ni boleh bawa semua anak-beranak kita, anak-anak kita. Bahkan mungkin dah ada cucu dan sebagainya. Bawa main sekali. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Saya cuma, memang Allah murahkan rezeki. Kita baik dengan orang tuan-tuan, memang murah rezeki. Ada orang tanya, Ustaz, jadi calon YB. Saya jadi calon YB. Jadi calon. Saya tak mau. Mak saya tak lagi. Lepas tu, jadi ustaz syok ni. Jadi ustaz pergi kedai makan, orang angkat tangan. Aku Ustaz, salam. Confirm makan free Ustaz? Jadi YB, mengadap ke dinding Ustaz. Makan. Saya apa? You kena bayar orang makan. Kan? Subhanallah. Tuan-tuan, kita berkawan, berimpun, jumpa kawan-kawan lama balik. Salih alaihi Muhammad. Allah janji kita ni, Allah lapangkan rezeki. Rezeki kepada kita dan rezeki kepada kawan kita. Pergi jumpa kawan kita yang baik, yang lama tak berjumpa, sambung balik dengan dia. Antara benda yang tuan-tuan akan jumpa tuan sekalian ialah masing-masing berebut nak bayar. Ada jumpa kawan kita lama tak jumpa, hang bayar aku makan lah. Kita akan rasa kita nak bayar dia makan ataupun nak belanja dia makan. Demikian juga dia pun rasa macam dia patut bayar kita makan ataupun nak belanja kita makan. Walaupun waktu tu masing-masing ada rasa kesempitan untuk dia belanja. Pasal apa? Pasal Allah nak melapangkan rezeki kepada dua orang yang dah lama tak berjumpa kemudian berjumpa balik.
Itu di antaranya, Saudara Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, bila kita berjumpa balik, nak menyambung balik silaturahim ni, antara benda yang Allah janji dekat kita ialah Allah panjangkan usia. Sebab tu, orang yang menyambung silaturahim, satu benda yang tak boleh ada dalam hati dia ialah rasa sakit hati dan dengki. Tak boleh ada. Saya ingat kalau ada sakit hati dengki tak boleh jumpa Ustaz. Siapa nak main hari ni? Tok Kazim tak mahu pergi. Pasal apa? Ha? Oh, adalah geras dulu, geram dulu, tak tahu lah mengorak awet dia apa kan. Sama-sama duk jatuh cinta dengan budak perempuan yang sama. Tak puas hati daripada sekolah rendah dulu. Sampai hari ni duk simpan lagi. Tak jumpa dah kita. Tapi orang yang boleh pergi berjumpa balik, pergi bersalam balik, peluk balik. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia tak ada rasa dalam hati dia benda tak elok. Bahkan kalau ada pun mungkin dia telah padamkan dan dia telah maafkan. Tuan-tuan tahu tak apa jadi penyebab penyakit kita ni tuan? Kita sakit banyak ni tuan bila kita ni banyak sakit. Banyak dengki kat orang. Banyak simpan dendam pada orang. Banyak tak suka. Ada benda yang kita simpan dalam hati kita yang kita tak puas hati. Kita akan dapat satu benda nama dia penyakit. Lepas tu Nabi SAW janji dekat kita tuan-tuan sekalian. Bahkan Allah janji dekat kita apa ni? Allah janji dekat kita. Allahumma salli ala sayyidina syurga. Arduhas samawat wal ard. Seluah langit dan bumi. Kepada siapa tuan-tuan? Wal afina anin nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang yang lain. Yang saya ingat tuan-tuan sekalian, kita mampu untuk berjumpa, salam, peluk, mai makan sekali. Bila kita walaupun ada masalah sama-sama kita sudi untuk memaafkan kesalahan sahabat-sahabat kita. Maka berlaku sambung silaturahim. Tuan-tuan, penyakit pun boleh sembuh. Sakit hati pun hilang. Hati akan jadi tenang. Tidur pun lena. Ustaz Muhammad. Tapi selagi duk simpan dalam hati tu rasa tak puas hati, rasa dengki, rasa sakit hati, benci. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Hati tak tenang, penyakit boleh main, macam-macam jadi. Maka tuan-tuan, ni di antara kelebihan. Daripada banyak kelebihan kita menyambung silaturahim. Sebab tu, kita sama-sama orang Islam ni jangan duduk apa, musuh-musuh antara salah. Duduk baik-baik. Dia baik tambah-tambah duduk sekolah sekali daripada sekolah rendah. Masuk sampai sekolah menengah. Saya baru ni Ustaz, pergi buat program dengan TV Hijrah. Lepas tu dia pun nak flashback balik tu zaman-zaman sekolah-sekolah dulu ni. Kontak balik cikgu-cikgu sekolah rendah dulu ni. Saya tahun 76. Mudah sikit dah. Mudah 4 tahun. Tapi subhanallah, cari balik cikgu. Cikgu ingat kita. Seronok tuan-tuan. Lepas tu cikgu pula sebut pula, oh Jafri ni dia dulu sekolah ni, waktu sekolah dia macam tu. Oh kita rasa macam bunga, insyaAllah Ustaz boleh kenal ingat. Cikgu boleh ingat kita. Tuan-tuan sekalian, cikgu ingat kita ni dua keadaannya. Nombor satu baik. Nombor dua nakal. Jahat tak ada dah. Ingat, subhanallah. Tapi tuan-tuan sekalian, Salih Muhammad, momen-momen ni tuan-tuan kita kena hargai. Momen dengan kawan-kawan kita, momen dengan cikgu-cikgu kita, subhanallah. Dan saya sangat seronoklah bila tengok suasana macam ni, jumpa balik kawan-kawan, jumpa balik dengan macam-macam Tok sebut tadi ni, betul. Bawa cikgu-cikgu mai sekali yang mana duk ada. Hargai mereka sebab mereka ada peranan dalam kehidupan kita. Bahkan ibu ayah kita sendiri, subhanallah Syed Samad, bawa dia mai duduk dalam majlis kita. Dan dia kenal kawan-kawan kita. Bahkan tuan-tuan pula duduk sekampung. Saya dulu sekolah menengah, merata-rata tempat pasal kami boarding school, sekolah asrama penuh, merata-rata mai. Tapi subhanallah ni duduk sekampung sampai kenal lorong mana. Subhanallah kalau berhimpun sekali dengan ahli keluarga kita, sekali dengan mak ayah kita, sekali orang-orang lama, lagi seronok tuan-tuan. Ingat, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan sekalian Allah sentiasa menautkan hati-hati kita ni. Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan bila kita duduk berhimpun macam ni. Allah satukan hati-hati kita, Allah hilangkan daripada hati-hati kita rasa kebencian, rasa tak seronok sebagainya. Dan elakkan daripada benda-benda yang tak elok. Ada satu pengalaman saya kenal ada seorang tuan-tuan. Beberapa tahun yang lepas dia bercerai. Besar dah, anak dia masuk universiti dah. Tahu tak bercerai pasal apa? Pasal reunion. Jumpa balik dalam grup WhatsApp. Lepas tu nak berhimpun semua geng sekolah menengah.
Tuan-tuan sekalian, tahu tak isteri dia pi reunion tu, jumpa balik crush dia. Jumpa balik kawan sekolah menengah dulu ni yang jatuh cinta kat dia. Dia kata, hang tahu tak dulu, waktu kita duduk tingkatan 5 dulu, aku suka kat hang, tapi aku malu nak beritahu. Dia pun jawab balik, dah awak tak beritahu. Kalau beritahu agaknya, kita ni jadi macam mana? Balik sambung tentang WhatsApp. Mulalah cerita pasal suami dia lagu tu, tak kenal lagu ni, tak kenal. Dia tu pun cerita lah apa semua, hidup dia apa sebagainya, duk teringat kat kau ni. End up yang bercerai. Saya harap tak ada lah kot dekat sini. Tak ada. Tak ada lah. InsyaAllah tuan-tuan sekalian muslimat, yang paling penting tuan-tuan, semoga Allah menukkan hati-hati kita sungguh. Kita minta pada Allah, macam mana kita duduk daripada sekolah rendah, yang kita langsung tak ada simpan dalam hati kita sikit pun rasa dengki, rasa tak puas hati, rasa tak suka. Dan yang ada pun tuan-tuan sekalian, tu Allah padamkan sampai kita boleh berimpun macam ni pada hari ni. Dan suasana ni akan bawa kita sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya teringat dalam sebuah hadis cerita tentang bagaimana Nabi SAW cerita ada seorang lelaki. Dia kata tak ada orang yang minta sungguh-sungguh permohonan di sisi Allah melebihi daripada orang lelaki ni. Waktu dia duduk di depan Allah, dia tanya mana kawan dia sallallahu alaihi wasallam yang dulu semayang sama-sama, yang dulu pi belajar sama-sama, pi haji sama-sama, puasa sama-sama, tapi tak jumpa dalam syurga. Ada seorang ni, kita dalam syurga nanti berimpunlah lagu ni. Saya pun teringin kan duduk nanti dengan dalam syurga sama dengan Datuk Kazim, dengan tuan-tuan sekalian. Duduk dalam syurga boleh sembang-sembang, ramai-ramai duduk minum-minum, lepak-lepak sama-sama. Dalam duduk sembang-sembang tu duduk cari, mana kawan kita seorang tu hari tu tak? Yang mana? Alah kawan kita sekolah sekali dulu ni, tak tahulah dia duduk kat mana. Pergi tanya Allah. Allah, mana kawan kami ni? Kawan kamu tu duduk dalam neraka. Duduk dalam neraka. Lalu subhanallah saya semat, dia minta ke Allah, ya Allah tolong keluarkan kawan saya tu daripada neraka. Tahu Allah buat apa kat dia? Allah tukarkan bentuk fizikal dia, bentuk tubuh dia yang tak boleh dibakar daripada neraka, dan Allah suruh dia sendiri masuk dalam neraka untuk keluarkan kawan dia daripada neraka Allah. Kita tuan-tuan, bila kita duduk dalam syurga, kita boleh tengok ahli neraka lagu mana? Orang yang duduk dalam neraka, dia tak boleh tengok ahli syurga. Pasal melihat kepada syurga ni satu nikmat. Dia tak dapat kenikmatan tu. Kita tengok, boleh tengok pula. Bahkan Allah suruh kita masuk dalam neraka tu. Boleh saja Allah keluarkan dia daripada neraka. Tapi tak. Allah suruh kita masuk sendiri. Pergi buat keluar kawan kamu tu daripada neraka. Dan kita pun masuk tuan-tuan. Kita pergi cari dia. Agak-agak jumpa dah pasal apa lah. Hang duduk kat dalam ni dulu, aku duduk pesan dah. Jangan duduk buat perangai macam ni. Hang buat ni pasal apa? Agak duduk beletak macam tu lah. Kita sudah-sudah lah, dulu sudah beletak lah kita. Kita pun akhirnya keluarkan dia daripada neraka tu dan kemudian masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, ini peranan seorang sahabat yang baik. Atau sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak sampai ke tahap orang tu boleh masuk dalam dalam neraka dan keluarkan orang tu daripada neraka masuk dalam syurga ni, tuan-tuan, paling tidak dia ada 2 benda. Nombor 1, dia kenal. Dia tak kenal, dia tak buat lah. Dia tak kenal, dia tak buat keluar lah kan. Nombor 2, tuan-tuan, dia sayang. Dia tak sayang, dia tak keluar. Ya Allah, mana kawan saya tu tahu? Duduk dalam neraka, baby kat dia. Ya Allah, meraput bil dalam tu, meluat aku kat dia. Agaknya macam tu lah. Tapi subhanallah tuan-tuan, kalau dia sayang, dia akan sanggup untuk masuk dalam neraka dan keluarkan sahabat dia dari neraka sebab sayang. Sebab tu kita sama-sama orang Islam, tambah-tambah kita sama-sama satu sekolah, sama-sama satu salih ala semua daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Tuan-tuan, kita dah kenal bawa satu benda lagi nama sayang. Kasih sayang ni tuan-tuan sekalian bukan hanya manfaatnya pada dunia, tetapi manfaatnya juga nanti sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucap tahniah dan syabas kepada pihak penganjur Salih Alaihi Muhammad. Tahniah dan syabas juga kepada semua yang telah terlibat dan mengambil participate dalam Allahumma salli ala Muhammad program ini. Dan saya doakan supaya tautan ini akan berterusan. Kasih sayang ini akan berlanjutan dan berkekalan sampailah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan betul pasal batch tuan-tuan ni, Salih Muhammad,
Ada Datuk Kazim sekali kat dalam tu. Kita harap-harap nanti kat Padang Mahsyar nanti Datuk Kazim lah tolong pegang-pegang tangan kita. Jumpa dia, Datuk. Ingat saya dah? Ingat. Jom. Tolong saya, Datuk, bawa saya ni. Pimpin tangan kami ni untuk masuk ke syurga Allah SWT. Sebab peranan alim ulama ni tuan-tuan bukan takat dekat dunia. Tuan-tuan dengar dalam kisah hadis riwayat Imam Bukhari yang subhanallah waktu kita pakat-pakat duk pergi cari Nabi Adam, pergi cari Nabi Ibrahim, pergi cari Nabi Musa minta tolong syafaat tu, kata ulama-ulama mufassir itu ialah alim ulama yang kita minta pandangan mereka waktu mereka duduk di padang mahsyar. Peranan ulama bukan takat dunia, bahkan sampai ke padang mahsyar pun dia boleh tolong kita. Dan kita harap, saya semua para asatizah kita yang duduk kat dalam ni, Datuk sekali subhanallah, nanti dekat yaumul qiyamah bolehlah tolong-tolong kita. InsyaAllah bawa kita masuk ke syurga Allah SWT, insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Jeffrey. Itulah guna dia kalau kita ada kawan-kawan. Dalam ni semua kawan-kawan baik punya. Jadi kita kena cari kawan-kawan yang boleh bawa kita ke syurga. Tak ya? Saya nak bertanya kepada Ustaz Kazim. Ustaz Kazim mesti ada kenangan dengan sahabat-sahabat kita yang di bawah ni. Sebab ingatan dia sangat kuat. Kan? Jadi kita ke meja ni. Kita tanya Datuk Kazim. Samsul Akmal, apa kekenangan Ustaz dengan Samsul Akmal ni? Samsul Akmal ni Ustaz sekarang jadi pengarah filem. Pengarah drama dan baru ni kita dah buat penggambaran telemovie ya, Samsul ya. Episod. InsyaAllah. Samsing ya. Saya jadi watak Samsing. Selalu watak saya dalam drama ke, dia orang dalam drama dia orang pilih saya untuk jadi ustaz. Ada yang kerja tangkap orang tak puasa. Ya. Kemudian filem saya yang terbaru, Ala Kazim belum disiarkan. Jadi banyak orang minta saya berlakon. Saya kata saya tak nak jadi watak ustaz. Saya nak watak Samsing. Jadi terima kasihlah pada Samsul bagi watak Samsing pada saya. Along ALONG, Along tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tengok macam mana saya berlakon jadi orang jahat. InsyaAllah. Samsul yang saya ingat waktu sekolah rendah. Ya, di antara pelajar yang ialah dia ada geng belakang dia 4-5 orang. Ya. Samsing juga ada. Ya, nakal juga dia tuan-tuan. Dan saya tengok dia berlakon dalam satu drama, ini kawan aku ni. Dia berlakon, dah jadi orang filem rupanya. Saya ingat ayah dia ialah saudara Allahyarham Asmuni. Saya gunting rambut di kedai ayah dia. Di kedai gunting rambut kita ada 3 orang yang dia beritahu yang saya ingat. Yang pertamanya Samson, Yusuf Samson. Yang keduanya Pak Miswan. Yang ketiganya Asmuni. Yang ketiganya saya. Sebab saya sendiri gunting rambut saya dengan Rafi guna sagat. Nama apa sagat tu? Bubuh pisau belik dalam dia. Sikat. Sikat tu. Habis tobek rambut Rafi saya buat. Ya. Itulah kerja saya. Lagi Mi? Lagi seorang kita tengok Khairul Cik Ram. Khairul Cik Ram orang yang pandai melukis. Pandai melukis dia. Dan dia mempunyai suara yang sedap, main bola fullback bagus. Okey. Dan lagu yang paling saya tak boleh lupa dengan Khairul Cik Ram ialah lagu Mayat-mayat terbujur di tepi jalan raya. Mana Khairul Cik Ram? Sambung Khairul. Orang tua yang uzur, anak-anak tak berdaya. Lupa dah. Tiap-tiap hari 3 tempat menyanyi lagu tu. Praktis. Kumpulan nasyid. Menang ke kalah Khairul? Menang. Sebab itulah isteri dia jatuh cinta. Dengan suara tu lah. Melekat sampai sekarang tu. Kita kumpulan nasyid. Jadi kumpulan nasyid 2 lagu. Satu lagu Palestin. Satu lagi lagu Al-Quran. Okey. Lagi? Dia ada sahabat kita yang macam Cina tak Cina, Melayu tak Melayu. Zulkarnain Samsi. Sentiasa muda. Saya ceramah di Kuala Lumpur dia datang. Dua seorang dia. Saya tak boleh lupa Zulkarnain Samsi ni. Bila saya ingat lagu Ruhil. Kawan, apa arti cinta? Kalau sebab dia dapat kad daripada Ruhil.
Dia dapat kad pada Ruhil, dia datang pada kita, weh aku dapat kad pada Ruhil. Kad raya, kad apa Zulkarnain? Tak ingat dah. Macam mana saya boleh ingat? Dengan bangganya bawa kad. Maknanya dia hantar surat kad selamat hari raya nama kah? Dia datang tunjuk ni, aku dapat pada Ruhil tu. Kita pun tengok Ruhil, dahsyat Zulkarnain. Bila saya tengok Ruhil, saya tengok Zulkarnain. Sampai sekarang Zulkarnain lagu kawan tu. Bagaimana dengan Hardati pula? Hardati budak pandai. Orang Jadi pandai. kawan. Dia ada 2 geng. Satu lagi geng dia Mariam Bakhtiar. Satu lagi Hardati Abdul Hamid. Bapak dia guru dulu ni. Guru imam kafar. Imam masjid besuk satu. Ustaz Hamid. Ni pelajar comel 2 orang. Duduk depan sekali lah 2 orang. Mariam seorang. Hardati seorang. Okay. Bila saya tingkatan 4. Saya masuk aliran sains di sekolah. Slim River. Sekolah apa Sekolah Jenis Kebangsaan Slim. Sekarang dah Zulkifli ya. Jadi yang masuk aliran sains saya bertiga. Hardati, Mariam, saya 3 orang. Okey. Jadi waktu itu saya ni kita orang Bersaut. Duduk di Bersaut yang kenal Sami Sabu, Suami Imrani, Derih. 3 Suhaimi, Mak Derih itulah. King Kong. Tiba-tiba pergi ke Slim River, orang Cina, orang India, orang Cina, orang India. Dalam kelas saya tu 2 orang saja budak Melayu. Saya dengan satu budak perempuan batu 4 terolak. Aku nak nyembang dengan siapa? Aku tak ada siapa geng aku. Itu nasib baik Cikgu Tam tu bawa saya balik, masuk aliran sastra balik. Kalau tidak duk bodoh, tak tahu nak kata apa. Jadi saya kagumlah dengan Hardati, dengan Mariam. Waktu SRP, mereka lah nombor 2. 1 yang terbaik, 2 yang terbaik. Hak nombor 3 tu baru saya. Alhamdulillah lah. Mereka terus belajar, saya patah balik ke Bersaut. Itu cerita tentang Hardati. Ada lagi seorang. Siapa dia? Seorang ni dia terjai sikit. Kan? Bahasa kita terjai kan? Ya. Nakal kan? Kalau marah hidung kembang-kembang. Kan? Rozaidi Talib. Oh, Rozaidi Talib jiran saya. Duduk dekat dengan rumah Sulaiman Anang. Dekat rumah Ustaz Jalil Sagap. Mana pergi anak Ustaz Jalil tu, Mi? Nama apa? Nizam. Ada lagi ke? Yang saya ingat Jalil Sagap. Jalil Sagap. Kalau dia pergi mengajar, dia bawa segala sabit, segala pisau semua. Dan depan rumah dia ni Rozaidi lah. Hujung sekali rumah dekat dengan kelapa sawit. Orang dia segak. Dan Rozaidi and the gang lah. Kepala kita untuk naik basikal. Beli basikal berjalan sampai ke Lumut. Saya tak berjalan. Masa itu Khairul Nizam semua. Geng basikal tak ada magat. Nak beli basikal racing tak ada duit. Pakat beli yang ni kepala dia Rozaidi lah. Mandi dekat dengan sungai, dekat dengan Fesco. Tepi sungai, tepi bawah. Sebelum Kilang, sebelum sampai Fesco daripada sungai. Ada jalan kan, bawah ada sungai. Itu je mandi dengan Rozaidi situ lah. Dan bila sebut tentang sungai, tentang air di Bersaut, kita tak ada air. Kita tak ada air pipe berapa tahun. Yang pertama kita ambil air telaga. Saya kongsi telaga dengan Zulkifli. Kongsi telaga dengan Syariman Syarif. Kemudian barulah lori tangki hantar air. Lori tangki warna merah hati. Air keruh dia ambil longkang mana tak tahu. Biar hantar kita pun tak ada lah tuan dram depan rumah. Padahal dia ambil air payah. Rupa payah tu hujung dekat dengan rumah hak lembut sikit tu nama sahabat kita tu apa? Lamsi. Hamsi pula dah. Hamli Star. Ada rumah saya pergi ke situ. Pergi mandi di situ. Lemah. Yang selamatkan saya Harry Hashim. Kalau tidak saya tak ada lah mana ada Harry Hashim. Lepas tu dapat anugerah hang tua. Dia selamatkan saya tu. Rupanya dalam saya terjun tak boleh naik atas. Jadi Harry Hashim lah. Saya jumpa dia di Bukit Belacan. Jumpa dia dekat KLIA.
Dia jadi pegawai KLIA hari tu. Inilah yang Allah Ta'ala hantar dia selamatkan saya. Tidak, saya dah jam 4 mati dah. Dengan lori tangki ayak tu. Berdebu, kotor. Rupanya dia ambil air tasik apa tu. Kita ingat air apa? Air parit dia bagi. Berkarat kita pergi sekolah, tuan-tuan. Ya, habis lah. Itu sajalah. Itu sajalah. Itu Saya boleh ingat semua ni, Ustaz. Alhamdulillah. Itu belum masuk Cikgu Ibrahim ni. Mengajar sejarah. Nanti seorang lagi. Tu bagaimana dengan Has tu? Asmaniza. Asmaniza. Kalau Kak Ngah ada gelaran, dia Asmaniza ni zaman kita dulu santan berlada. Yang jadi Fauzi Hanawi tu. Kan? Dia Mr. Oz, Khairul Azhar. Hak jadi Fauzi Hanawi kan cerita santan berlada tu. Itulah gelaran untuk Asmaniza Miran. Orang dia, tuan-tuan. Bila tengok Fauzi Hanawi, kita teringat kepada Asmaniza Miran. Saya tengok, bila tengok Kak Ngah, saya teringat ayah dia. Ada lagi ke Pak Rahman ni, Kak Ngah? Tak ada dah nak. Baik dengan mak saya tu. Saya teringat rumah saya atas bukit. Depan rumah Sariman tu. Jadi waktu tu sekolah rendah kita tak rasa. Sekolah rendah besar satu kita tak rasa. Waktu tu jalan, baru nak turun tah. Hujan lecoh tiap-tiap hari. Saya duduk atas beranda tu, saya nampak macam-macam. Saya nampak daripada jauh. Tu rasa Kak Ngah naik motor tu. Betul ya Kak Ngah? Mana dia Kak Ngah tu? Dia jatuh tu. Daripada rumah saya nampak dia jatuh kat sekolah. Punya tajam mata saya tu. Rahsia tu saya simpan sampai hari ni. Hari ni saya bongkar rahsia. Minta maaf lah Kak Ngah. Tak ada siapa tahu dia jatuh motor. Pak saya berselut gila masa tu. Saya tengok, saya kata jauh. Padahal jarak kita, rumah saya tu dengan rumah Sariman tu, nak pergi ke sekolah besar tu punya jauh. Tapi itulah istimewanya Kak Ngah, tuan-tuan. Saya jauh macam tu pun saya kenal. Tu Kak Ngah tu, Nur Azila Abdul Rahman tu. Jadi tuan-tuan, tak ada siapa tahu dia jatuh motor. Saya je tahu. Hari ni saya bongkar rahsia, tuan-tuan. Jadi, saya suka benda-benda macam itu. Bila kenangan-kenangan benda-benda dia datang imbau balik, dia seronok. Benda tu tak akan jadi lagi pada kita. Sebab tu saya galakkan kepada Hamid, hubungilah kawan-kawan kita, cikgu-cikgu kita. Kita ada sejarah dengan Cikgu Ozlan kita. Kita ada sejarah dengan Cikgu Nur Akmal kita. Cikgu paling daring sekali. Kita ada kenangan dengan Cikgu Syukri. Saya naik motor dengan Cikgu Syukri daripada Besauk sampai ke Selayang. Naik motor dia jenis apa cikgu? Yamaha ke, Kawasaki ke, Suzuki? Suzuki besar tu. Naik tu. Beg galah, pergi sampai ke Selayang dengan Cikgu Syukri. Jadi semua kita ni ada kenangan-kenangan kita. Dan saya harap simpanlah. Macam mana Ustaz Jafri sebut, kita tidak ada perasaan dendam. Kita saling sayang, menyayangi, suka. InsyaAllah kita berterusan menyambung silaturahim. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih pada Ustaz Jafri. Terima kasih pada semua guru-guru kita. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih pada suami-suami, isteri-isteri pelajar. Kepada anak-anak. Terima kasih pada suami Sabu. Ya. Dia ikut saya tuan-tuan, suami Sabu ni. Tahun 2000. Dia yang di Gurap. 2000. Tahun 2000. Dia nak ikut saya ceramah. Saya bawa dia sampai ke Greek. Merata saya bawa dia. Dapat standar nyok. Ceramah dapat standar nyok. Itulah rezeki kita. Mi Sabu, belasah je lah. Malam-malam minum ayat nyok. Jadi tuan-tuan ni pengalaman dengan suami pun merata. Tuan pergi umrah dengan dia lah apalah. Jadi pancit tayar tengah jalan pun dia. Kena paku dekat seling riba pun dia. Kena besi dekat seling riba. Saya marah dia. Saya kata, tukarlah tayar kereta. Dia senyum tengok saya. Saya marah dia. Kereta ustaz ni mana ada tayar spare? Astaghfirullahalazim. Aku tahu. Aku bodoh kereta. Jadi kami berdua jalan merata, tuan-tuan. Satu Malaysia, dia naik lori, saya naik kereta. Ni banyak tolong saya, insyaAllah. Nanti saya nak buat sekolah yang baru dekat dengan Kampung Perlok di Sungkai. Dekat ya. Dan sekarang telah pun memulakan pembinaan sekolah
luas dia sebanyak 9 ekar. Jadi kalau tuan-tuan nak berkhidmat di sana, nak bantu, nak jadi apa benda, bolehlah kita akan buat sekolah yang baru di situ. InsyaAllah kita jangka siap sepenuhnya 3 tahun. InsyaAllah dari sekarang. Jadi kalau tuan-tuan senang, tuan-tuan pergi ke Perluk, belakang Masjid Perluk itulah cawangan yang baru Pusat Pendidikan Al-Barakah. Terima kasih suami kerana sudi menemani kami. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.